الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Boleh buka ada kenduri tak dia bau-bau ni. Ni pun ada kat klinik dah hasil. Oh ya, okey. Pelan-pelan. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa pagi ni hari Isnin, dan pagi ni saya tak cakap seorang-seorang, saya cakap 4 orang. Selalu cakap seorang-seorang kat sini. Sekarang cakap 4 orang. Jadi inilah 3 orang muslimah muslimah pula. Ni 3 orang Pak Cik lah. Pegawai JAKIM yang mengiringi muslimah pula. Okey. Jadi kita ada pegawai JAKIM lah 3 hari. 3 orang ni mengiringi saya, kawan yang sanggup teman saya sampai Zuhur nanti. 2 pejabat, 2 di masjid. Kan satu di pejabat, WhatsApp dia orang pejabat. Rupanya orang pejabat ni pun kawan-kawan dia orang. Yan. Dia Yan. Yan, sungai sekali. Oh, Yan. Ni pejabat dia begini, pukul 10 ni. Oh. Yan, kenal Yan. BMW. Dia kenal War. War siapa tak kenal. Abang Long kawasan kau jangan main. Okey. Wow, muka berapa War? 53? 53 Perengah akhir. Okey. Okey. Kita tengok jugalah dia punya nota ni. Nampak saya ada share nota tu? Buka online. Nanti tak nampak ni. Kalau kita tak tempat tembak lah. Ada projektor dalam kereta. Nak tembak mana? Tak ada tempat. Dalam okey. Tengok dekat buka online. Online tu ada PowerPoint tu. Okey. Kata Imam Ghazali. Nampak tak slide? Dalam online. Ada. Ada? Nampak. Ganjaran yang besar nanti suami. Okey. Kata Imam Ghazali. Jadi saya nak tulis nota sikit ni. Okey. Kata Imam Ghazali. Haji Nasir nampak tak slide dalam online? Nanti buka online tu. Dah. Tiada sejahtera, maka binasa ini tiada sejahtera daripadanya, melainkan orang yang alim. Jadi kat sini persoalan dia, bagaimana seorang lelaki hendak sejahtera. Sejahtera ni maksud apa? Orang sejahtera. Selamat. Daripada kebinasaan. Berkahwin. Ni soalannya, ini soalannya yang cakap ni.
Bagaimana seorang lelaki tu dia nak selamat daripada kebinasaan perkahwin? Dia dah jawab tu. Apa jawapan dia? Dan kita kata apa? Orang yang alim akan ilmu hikmat yang memberi manfaat. Dia mesti jadikan diri dia, orang lelaki tu, nak selamatkan diri dia daripada kebinasaan, dia mesti jadi orang alim. Akan ilmu hikmat. Orang alim ni, apa makna alim ni? Makna alim ni, makna apa ni? Orang ada apa? Ada ilmu. Ilmu. Ilmu agama lah. Kalau ada ilmu memancing, kalau orang alim. Ada ilmu memancing. Kau pancing je, pancing perempuan. Lagi tak alim. Kau pancing ikan ada ikan manfaat. Akan ilmu hikmat. Nanti saya cerita pula hikmat ni apa. Yang beri manfaat di dalam akhirat. Okey. Dia ada beberapa perkataan ni satu ni. Ni orang alim. Orang alim ni orang Allah ilmu mancing. Siapa yang tulis ilmu mancing atas ni? Dia geram je pasal tulis ilmu mancing. Korang pun tak cakap aku ikut. Ilmu agama lah. Ilmu agama, ilmu mancing nak buat apa? Saya belajar pun pandai mancing ni. Dan dia kata ilmu hikmat. Ilmu hikmat ni ilmu kebaikan. Ni kalau dulu guru-guru dia cakap satu perkataan, dia panggil apa? Ilmu seni apa badan dia? Seni Rumah apa? tangga. Rumah tangga. Rumah tangga. Pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia. Saya nyanyi kau kuat dalam masjid lah. Untuk siap lalu orang ni marah. Wah, ustaz ni nyanyi masjid ni. Ilmu seni rumah tangga. Seni ni maksud apa ya? Seni yang benda ni. Seni apa? Seni ni maksud apa ni? Halus. Halus. Kemahirannya halus. Kemahirannya halus. Kalau orang sekarang kata, dia kata psikologi. Kemahirannya halus. Lelaki dia kena belajar ilmu kemahirannya halus. Bukan ilmu halus tau. Ilmu halus lain. Kemahirannya halus. Dia kena pandai pujuk bini dia supaya tutup aurat. Dia kena pandai pujuk bini dia dengan cakap dia. Dia kena pandai pujuk bini dia dan bini dia tak sedar yang bini dia telah terpujuk hingga boleh taat pada dia. Dan kadang-kadang bini tak sedar. Bukan pukau tau. Dia tak ada faham, bukan pukau. Jadi ilmu-ilmu tu dikatakan seni. Seni kenapa? Orang yang kena ilmu ni, orang yang menjalankan ilmu ni, dia pun orang tak nampak dia jalankan ilmu ni. Dia halus. Dia macam ilmu halus lah. Maknanya perempuan ni pun dia tak sedar yang dia sedang didakwah oleh suami dia. Perempuan ni pun dia tak sedar kebinasaan. Dia sedang didakwah oleh suami dia. Tiba dia rasa dia macam dah berubah je. Dan dia pun tak perasan dia dah berubah. Orang lain pula beritahu dia. Kan ni bagus lah. Pakai pun dah macam ni. Cara cakap pun dah lembut. Dia tak sedar. Dia telah terkena satu watak yang ada pada suami dia. Itu nama dia ilmu hikmat. Hikmat ni apa?
Hikmat dia kata apa? Hikmah. Bukan ilmu magic tu. Hikmah. Hikmah ni, perkataan hikmah ni, apa yang kita faham yang selalu sebut ni? Hikmah ni apa? Kebaikan ke Ustaz? Ya, kebaikan. Ha. Kita nama ni ilmu kebaikan. Yang mana jika dilaksanakan ilmu ni, maka mendapatlah baik akan pasangan dia. Ni hikmah ni. Yang beri manfaat. Ada sikit ni. Okey. Apakah 6 tanda ilmu itu beri manfaat? Yang dah belajar ni. Tanda ilmu manfaat. Yang membawa kita tak Ada. Satu. Apa? Susun dah lupa dah. Menambah nak cari dekat file senang. Paste kat mana? Banyak yang nota kita ni. Patut dah jadi wali ni. Wah, banyak nota wah. Color hijau, Abang Halim color hijau, hitam, putih, pen. Semua cop tu bawa. Haji Nasi bawa Apa hijau ni? pen hijau ada, pen biru, Haji Nasi siap. Amboi, siap special box. Gambar beruang waktu anak ni. Dia anak punya. Anak tak pakai, biar aku pakai. Tak kisahlah. Nanti orang kata ni budak kelas tadika mana tinggal beg ni. Dia punya Haji Nasi punya. Saya punya. Oh, ni kan cucu punya. Cucu punya lah. Cucu tak pakai, nak balik. Elok lagi kita pakai. Tu pula benda elok lagi, dah kata tak elok. Ingat Datuk dia punya duit. Nampak tak ni? Tak nampak Dia kecil Kita try balik lah. Ini nak harap fancy je ni. Kau jangan boleh baca pun. Try balik lah, cek balik. 6 tanda. 6 tanda ilmu manfaat. 1. Satu, ada apa? Tambah takut ada Allah. Dua, dapat lihat aib diri. 3, tambah kenal cara ibadah. 4, kurang cinta dunia. 5, tambah cinta akhirat. Boleh nampak tak? Nampak. 6. Mengetahui tipu dia syaitan.
Ni 6. Ini 6. Manfaat di dalam akhirat. Akhirat ni dia membawa manfaat di akhirat, maknanya satu dia katakan negeri yang kekal, darul akhirat. Jadi terhindarlah seorang lelaki daripada kebinasaan apabila dia memiliki dia menjadi orang alim akan ilmu hikmah, ilmu seni rumah tangga ni, ilmu hikmah yang beri manfaat. Apa ilmu beri manfaat tu? Dalam Haji Yus, basuh apa tu? Macam basuh kain ni bunyi. Okey. Macam-macam bunyi keluar. Macam orang basuh kain ada. Okey ni. Itu dia kata tu. Lagi mempunyai akal yang sempurna. Ini satu. Kita warnakan dengan warna lain. Ini satu. Okey. Ni kasih tarik sini. Jadi satu, untuk elakkan orang lelaki teruk dia ditanya nanti di akhirat, teruk dia nanti kena jawab, antaranya dia mesti jadi orang alim. Mesti dia kena mengaji lah agama. Mengaji ilmu manfaat. Memang tadi kata kau mengaji, nanti Allah elakkan kau binasa ke akhirat. Mengaji apa? Mengaji ilmu ni. Bukan belajar benda-benda lain, tapi belajar ilmu agama. Belajar ilmu-ilmu seni dalam rumah tangga untuk jadi manfaat. Dan belajar ilmu tu mesti tambah takut pada Allah. Dengan belajar ilmu tu mesti dapat lihat aib diri, bukan aib orang lain. Maksudnya kita nampak ni, apa kita nampak adalah aib diri kita. Kita belajar. Makin pandai cari ibadah. Dulu tak reti. Mana sunat, mana wajib, tak tahu. Mana makruh tak pandai. Sekarang pandai. Dulu cinta dunia, sekarang dah kurang. Tapi cinta akhirat. Dan faham ada tipu daya iblis dalam pada dia membuat ketaatan. Dan dia kata, lagi mempunyai akal yang sempurna. Okey. Jadi antara ciri yang kedua yang disebut hendaklah dia mempunyai akal. Ni apa ni? Mempunyai akal yang sempurna. Okey, boleh bawah. Ini baru kelas pertama belum ambil ompek ni. Beranak ompek dia belajar dua nanti. Ni baru kelas pertama ni. Sampai kelas ompek nanti. Zuhur nanti baru balik rumah. Nanti ayang tanya mana Abang War ni. Abang pergi belajar. Jangan risau, abang tak pergi mana. Abang pergi belajar. Abang balik-balikkan ikat sorban. Abang terus pakai sorban 4 kali kelas. Balik kan, jangan tersilap. Lupa suami masing-masing. Abang Alim pakai sorban besar. Apa hal ni bang? 4 jam belajar, pakai sorban terus. Akalnya sempurna. Diorang ni dengar dah cakap apa ni? Dengarlah Ustaz. Dengar Ustaz. Ingat tak dengar? Ingat kita nak 4 orang ni. Ramai 216, 217. Ingatkan tak dengar. Dengar. But Dengar. Abang Din. Dengar dia Ustaz. Dengar. Abang Din kalau ikut best lah. But dengan Abang Din kau tamat, punya kereta belakang ada tempat taruh barang tau. Belakang boleh masuk.
Tapi kalau hujan tutup kanvas lah. Kalau korang ikut ni aku tak belakang lah. Dia tak muat lah. Saya duduk kat tempat bumbu beg tu, Bas. Ustaz. Bumbu janganlah kimik lah kita. Kau jangan duduk kat bumbu. Bumbu punya tempat ada kanvas tu. Ada kanvas. Ya. Takutlah juga ketan polis kan kata ekspor pendatang pula. Aku yang bahaya tu. Nanti kita pergi ramai lah. Kita buat rombongan ni. Melawat ke satu kelas. Dia kena ada akal yang sempurna. Kalau akal yang sempurna, nombor 3, apa nak menjamin keselamatan orang lelaki, dia kena otak dia kena betul lah. Kalau otak tak betul ni macam-macam ni, belasah isteri, pukul sampai lebam-lebam, ini orang kata tak ada akal lah. Jangan buat macam itulah. Kalau nak marah tu, ambil motor jalan. Pergi minum air. Duduk kat masjid. Rehat. Relax. Dah sejuk kan bawa balik. Gitulah yang Nabi buat. Pergi minum. Jangan kita layan nanti jadi tak baik. Lagi baik perangainya. Perangainya ni yang dia kata akhlak ni. Perangainya baik. Rasulullah kata lelaki yang paling baik adalah lelaki yang baik dengan keluarga dia. Termasuklah isteri dia. Dan akulah lelaki yang paling baik dengan keluarga aku. Bukan baik ni maksudnya dia tak tutup aurat pun tak apalah. Bukan tu. Tegur. Tapi tegur tu cara baik. Tegur itu adalah cara baik. Okey. Ini pindah sini ya. Jauh. Kau nak tulis lagi ni? Ni. Ni. Dan adat dan lagi mengetahui dengan mata hatinya. Ni. Orang lelaki tadi, dia kena tahu dengan mata hati dia. Ni. Maknanya dia mesti ada sesuatu yang orang lelaki lain kebaikan tak ada. Ni apa? Mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan. Apa adat perempuan? Apa perempuan boleh jawab? Apa dia kata adat perempuan ni? Perangai perempuan, Ustaz. Ialah perangai perempuan yang macam mana? Yang menjadi adat kebiasaan dia. Suka merajuk. Suka merajuk. Biar perempuan jawab. Suka merajuk lagi. Ikut nafsu. Ikut nafsu. Kalau cakap tu ikut mulut. Jalan, shopping. Ikut ambul. Moncong. Apa? Merepek. Sedih. Merajuk. Shopping. Suka nangis. Merajuk. Suka nangis. Emosional kan? Emosional. Suka jalan-jalan, Ustaz. Amboi, suka jalan-jalan itu nyelekil. Suka pergi pasir mas. Ketawa suka jalan-jalan. Aduh Konek Aden suka jalan-jalan. Jalan-jalan bukan roket pergi London tu. Kalau jalan-jalan dekat-dekat negeri mesti bolehlah tahan. Bang, jom lah bang pergi jalan bang. Dah lama tak pergi jalan bang. Kan baru pergi Ulangat. Apa barang bang Ulangat? Jom lah bang pergi Europe. Amboi COVID pergi Europe. Nanti cucuk Dalam Malaysia je, Ustaz. Jalan dekat-dekat. Lepas PKP ni kena bebas sikit, Ustaz. Betul. Saya lagi kuat jalan, bukan bini saya. Saya lagi kuat jalan dulu dia. Aku nak tahu. Itunya lepas kelas tu, jom pergi Melaka makan nasi. Buat kelas Petronas kat sana. Jom balik kat sini. Gitu je. Mengetahui dengan mata hatinya. Maknanya dia kena ada mata hati. Mata hati yang hidup.
Mata hati yang hidup ni, mata hati ni, dia hanya celik bila kita ada 5 anggota yang celik. Anggota 5 yang celik, mencelikkan mata hati. Mata hati ni mata yang keenam, anggota yang keenam. Apa? Kita kena ada mata yang celik, telinga yang celik, kan? Kita kena ada rasa cium yang celik, pegang yang celik, sentuh yang celik, rasa yang celik, baru dia boleh celikkan nombor 6 ni. Maksudnya dia semua tu akan bawa pada akal untuk berfikir, menyebabkan dia celik. Kalau boleh tengok muka bini dah tahu dah. Tengok muka bini diam ni. Bini tu kata, kenapa diam? Cuba abang teka. Abang dah janji nak bawa pergi Tanah Merah, abang lupa lah. Okey, minggu depan. Dia tengok muka bini dia tahu. Ini bukan mata hati celik, ini semua celik ni. Dia tengok dia tahu, wah ni Tanah Merah punya hal tak selesai ni. Tu mata hati dia kalau sampai peringkat gitu lagi bagus. Bini tak cakap, dia tahu apa benda masalah bini dia. Dia kena tahu adat perempuan ni dia memang mengajuk. Kalau tak pernah mengajuk, nak kena cek lah. Lelaki ke perempuan tu. Dia kena cek. Lelaki pun mengajuk. Kalau bini tak ada mengajuk, dia kena cek balik jantina. Yang benda lelaki perempuan ni tak pernah mengajuk bini aku. Itu dia kata dia kena ada kepakaran dalam bidang tu lah. Yang benda ni tak semua orang dapat lah. Tak semua orang tahu. Tapi dia kena mahir. Lagi lama berkahwin, lagi kena mahir. Maknanya kalau macam tak berapa betul lah. Kalau dia dah kahwin 40 tahun. Dia kata saya tak faham lah suami saya ni Ustaz. Takkan 40 tahun tak faham lagi. Takkan 40 tahun tak faham lagi. Tak tahulah kalau 20 tahun tak duduk sama. Tu mungkin juga tak faham. Tapi kalau hari-hari mukanya sama juga kita nampak hari-hari. Itu orang tua-tua kata kan, sekilas ikan di air, sudah aku tahu, talapia ke keli. Jantan Ikan patin ke ikan siakap. Patin ke siakap, bukan jantan betina. Bini dia confirm betina. Sudah aku tahu keli ke siakap. Dia lalu je, ikan tu lalu je. Dia sekilas so. Ni keli. Lalu, boom, air dia kuat. Ini bukan keli, ni toman. Lalu lompat. Itu arwan. Dulu, kakak saya bersalin, bapak saya belikan arwan. Masa tu kami duduk flat, tinggal satu. Belikan arwan. Sebab mak saya ni nak masak. Kakak saya ni operation. Kakak saya yang tua dah. Jadi mak saya nak tolong masak. Orang operation masak apa? Nak bagi dia macam luka dalam ni cepat sembuh. Luka cepat baik. Pindang. Masak pindang. Mak saya masak tu, saya yang tukar hantar pergi kuih jihir tu. Naik bas. Lepas tu, buat belum buka, duduk luar. Ada abang tu datang, dek, hantar untuk rumah ke? Bang, saya ni sekolah lagi. Saya belajar KTM bang, ini kakak saya ni yang dalam ni. Kakak, ingat lagi dia kata. Kali kedua bawa tumpah dalam beg. Sampai sana sop tu setengah. Beg saya habis dengan kuah sop ni. Mak kata lepas ni kita ikat. Mak pula dia bukan jadi marah-marah je. Tak apa lah, dia kata dah tak ada rezeki. Ikat. Lepas tu beli lagi. Taruh dalam baldi. Duduk flat, tutup dalam baldi. Tutup dengan loyang. Taruh lesung batu. Besok pagi bangun dengan lesung batu dengan loyang jatuh, ikan tu jatuh kat satu, kat bawah. Saya nampak apa ikannya kat bawah? Dia punya kepala tu tum. Beli gitu Ini arwah hitam. Mak saya kata lepas subuh ni, mak kata pergi ambil ikan kat bawah. Kita pun takut ambil lah kain buruk. Ambil taruh balik dalam baldi, pun nak hidup lagi. Aduh murah. Sama hal Tapi dia tak mati tu. Dia boleh tolak tu. Loyang tu. Tahu lesung batu boleh jatuh. Itu satu hal kan. Lepas tu nampak. Lepas tu kejap lagi, pukul 7 lebih. Dengar ada orang jerit di bawah. Ini ikan siapa?
ni dia kata, orang sapu sampah di Rumah Raya dulu dia ada projektor dia. Ini ikan siapa dah jatuh ni India. Betul semak ikan jumpa dua je. Ada lagi satu kau cari tak jumpa. Lupa dia dah jatuh kat sana. Oh ya aku kata ikan dia terbang ke apa ni. Mana boleh cerita ikan arwah ni ya. Ikan apa tadi ikan arwah. Okey. Mengetahui sekilas ikan daim. Sekilas ikan daim. Sabar ia atas kejahatan segala lidah perempuan. Amboi. Nak selamat daripada binasa, sabar atas kejahatan segala lidah perempuan. Macam nak kata lidah perempuan ni jahat agaknya. Tapi bukan lidah perempuan dalam grup ni lah. Dalam grup ni isteri-isteri yang solehah. Kalau tak solehah takkan duk belajar, betul tak? Ni isteri perempuan-perempuan lain. Amin. Isteri yang soleh. Yang tak pernah berdecit dengan suami dia. Tak pernah. Cicak pun berdecit. Dia tak. Amin. Ya bang. Saya patuh bang. Saya taat bang. Diam, jangan cakap. Ni bang. Duduk dan diam. Ni bang. Jangan gerak. Ni bang. Jadi perempuan dalam ni dia gitulah. Jadi dia kata ni, lelaki ni pula, kalau nak selamat, sabarlah atas kejahatan lidah seorang perempuan. Kalau tak sabar, nanti tak selamat. Tak selamat apa? Tak selamat dari binasa lah. Ni kena sabar pula. Ustaz, kalau isteri cakap dalam hati macam mana Ustaz? Dalam hati, cakap le. Dia cakap hati ni lama nanti keluar kat lidah. Mulut diam. Allah tahu. Dalam hati bercakap, mulut diam. Dalam hati cakap. Jangan bagi mulut cakap. Cakap dengan mulut, kau tak boleh cakap. Hati je cakap. Hati cakap. Okey. Sebab apa? Bila cakap, nanti jadilah kejahatan lidah. Jadi peranan suami yang nak selamat dekat akhirat ni, apa dia kena buat? Suami ni dia kena sabar. Diam, Ustaz. Sabar ni macam mana? Buat apa? Sabar ni, tanda sabar ni buat apa? Dia diam. Dia diam. Dia diam. Pergi kedai Bila dia mamak. diam, pergi kedai mamak. Kedai mamak tutup dengan COVID. Kalau dia diam, isteri jangan cabar dia. Kenapa diam? Kenapa awak diam? Saya sabar atas kejahatan lidah segala perempuan. Cakap begitulah. Kenapa awak diam? Kenapa saya diam? Nanti kejap saya buka laptop. Ni. Baru belajar semalam. Sabar atas kejahatan lidah segala perempuan. Apa lidah saya jahat? Saya diam. Saya cakap apa? Sabar kejahatan lidah perempuan. Tengok notanya. Dan saya kalau-kalau lagi warna kuning ni. Ni. Sebab tu awak diam. Sebab tu saya diam. Kenapa awak diam? Saya ada akal yang sempurna. Kenapa awak diam? Saya baik perangai saya. Kenapa awak diam? Saya mengetahui dengan mata hati akan adat seorang perempuan. Saya tahu awak ni datang bulan pula. Awak datang bulan. Orang datang bulan ni hormon dia lain. So tahu cepat marah. Kalau bini datang bulan lagi lah. Kalau tak datang bulan tak adalah. Sabar atas kejahatan lidah perempuan. Kenapa awak diam? Saya sabar. Kenapa awak diam? Saya tahu dengan mati hati. Perangai perempuan ni cepat marah. Cepat mengajuk. Saya tahu. Kenapa? Saya ada akal yang sempurna. Kenapa awak buat macam ni? Saya nak selamat daripada kebinasaan berkahwin. Jangan suruh dia bercakap. Jawab. Kenapa tak jawab? Jawab. Nanti dia jawab benda lain. Dia jawab benda yang roboh rumah tangga. Ni dia takut. Kalau dia diam tu, biar dia diam lah. Dan kita pun diam lah. Berhentilah. Simpanlah peluru tu sikit untuk minggu depan. Jangan habiskan peluru tu. Dah tabur minggu ni, minggu depan nak marah tak ada modal lah. Bukan isi dalam ni lah. Saya cakap yang tadi kan. Isi dalam ni
Dia kosyah kan. Kelas untuk solehah. Kan kosyah. Kelas untuk solehah. Stay solehah. Tu dia kata bukan orang dalam ni lah. Ni orang lain lah Okey. Dia kata apa lagi? Lagi baik perangainya dan sabar ia di atas kejahatan lidah. Dan tadilah. Lidah perempuan. Dan berhenti ia daripada mengikut syahwat perempuan. Perempuan ni dia gopoh, tu syahwat tu. Dia nak cepat, tu syahwat. Dia cakap, dia main lepas, tu nak syahwat. Sebab tu Allah Ta'ala tak beri talak ni pada perempuan. Memang hikmah dia yang guru cakap itu. Kalau perempuan ni dia boleh ceraikan suami dia, nanti akan ada persatuan janda duda-duda yang mempunyai keahlian yang ramai. Nanti kalau timbang kedai kopi, kau Abang Iman, kau kena cerai berapa kali lah? Aku dah 83 kali cerai ni. Cerai kahwin balik ada, cerai dengan orang lain ada. Kan bujang, ni baru 3 bulan dah ni nak kahwin lagi ni. Harap-harap tak adalah kena cerai kali 84. Kenapa? Kalau Allah bagi talak ni pada perempuan. Setuju tak orang perempuan? Setuju. Setuju Ustaz. Betul, Ustaz. Dia boleh cakap, dia boleh misal. Kalau talak ni ada kat orang perempuan, hari nikah, lusa bercerai. Hari kelima rujuk, hari ke-8 bercerai. Pening pejabat agama nak uruskan cerai je. Mungkin pejabat agama kena buat satu jabatan cerai berai. Jabatan bangunan tinggi. Fail cerai berai dalam tu berlambat. Tapi Allah ni mengetahui sifat yang diberi pada perempuan ni. Sebab tu dikatakan hendaklah dia bersabar dengan syahwat. Syahwat ni dikatakan nafsu perempuan ni. Yang nak gopoh, yang cepat marah, nak bercakap. Ni. Dia kalau bercakap dan nak berhenti. Tapi kita tak boleh lah cakap macam dah saya memang macam ni. Tak boleh lah gitu. Sebab tu kena ubah dah sikap kita. Janganlah begitu. Kalau kita kata memang lah. Dia kata saya perempuan ni memang kuat bebel. Tak boleh gitu. Nanti kalau jadi pada roboh rumah tangga, kita juga yang rugi. Betul tak? Kita yang menangis. Orang lain tak menangis. Kita yang menangis. Jadi dia kata berhenti lelaki tu daripada mengikuti syahwat perempuan. Kalau nak selamat lah. Kalau perempuan ni marah, lelaki marah. Perempuan ni jerit, lelaki jerit. Selalunya akan berlaku perceraian. Selalunya dia punya jodoh ni tak panjang. Selalunya lah. Kalau ada satu rumah tangga ni yang kita dengar orang tua-tua kata kan, sabar. Dia akan nasihat satu perkataan, nama dia sabar. Apa-apa pun sabar. Jangan kucur-kucur lah, jangan gopoh-gopoh lah, jangan cepat bertindak. Jangan cepat bertindak. Apa-apa sabar dulu. Jadi moga-moga dengan sabar tu, maka selamatlah seorang lelaki tu daripada kenyataan berkahwin. Saya selalu cakap, mana kita cakap lah, dari guru cakap. Kalau kita rasa kita boleh lagi, dia dengan kita, dia masih boleh jadi baik, kita jangan lepaskan dia. Tapi kalau kita fikir, tanpa kita, dia boleh jadi baik pada iman dan agama dia, waktu tu harus, maknanya bolehlah kita melepaskan dia. Lepaskan masuk pada masa cerai lah. Tapi kalau pada kita rasa kalau tanpa kita, dia tak boleh hidup seorang, dia akan jadi macam-macam, dia akan jadi agama pun akan longgar, tak siapa bimbing dia. Waktu tu haruslah kita pada bersabar. Tapi kalau dia tak nak ikut cara kita setelah bertahun-tahun, ini agak payah lah. Ini agak payah. Tu pedoman dia kata tu. Yang ini tiada ikut kehendak perempuan itu, melainkan yang muafakat pada syarak. Kecuali yang muafakat pada syarak. Maksudnya apa? Kita nak ikut dia nak ni, dia nak itu. Dia bercakap-cakap.
Tapi dia cakap tiba ada benda yang tak kena pada akidah. Kita kena tegur. Betul. Lepas tu dia kata dia nak beli ni lah. Nak beli tu. Nak beli ni. Nak beli tu. Nak beli tudung sampai 80 helai. Itu nafsu. Jadi muafakat pada syarak tidak. Syarak tak benarkan pembaliran. Jadi kita kata tak payah. Kalau ikut lah. Kalau ikut nanti rosak lah. Rosak lah diri perempuan tu juga rosak. Jadi nama dia muafakat pada syarak. Okey. Ni. Okey. Lagi loba ia atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya. Lagi ia lalai daripada kesalahan perempuan. Ya ini tiada ia sangat hirau atas kesalahan perempuan atasnya. Lagi ia memelihara dan menunjukkan dengan akalnya akan taibat perempuan itu. Ya ini tahu ia membuka akan perempuan dengan bicara akalnya. Okey, apa lagi? Ni kalau baca tuan-tuan ni tak faham. Baca kat rumah ni apa benda ni buka bicara ni aku tidur tu. Tu nak kena belajar, nak kena mengaji. Okey, sambung kat sini. Tadi dah krem lah. Dah banyak sangat. Apa dia lagi perkara? Untuk mengelakkan kebinasaan seorang lelaki. Lagi loba ia atas menyempurnakan dengan hak perempuan. Maknanya melaksanakan hak atas seorang isteri. Kalau dia nak selamat, dia kena laksanakan hak seorang isteri. Apa hak seorang isteri ni? Yang kita banyak cakap lah. Nafkah. Zahir dan batin. Ni dia bagi dua ni. Apa dikatakan nafkah zahir ni yang kita mesti faham dengan tepat. Ni zahir ni makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hubungan. Hubungan ni kita faham lah. Hubungan ni ada dua lah. Satu dilayan dengan baik dan lagi satu yang kita tahulah hubungan seks. Ni dengan dia katakan apa ni? Ini nafkah lahir. Lelaki tu kalau nak selamat dia kena laksanakan benda ni. Ini lagi satu ni nafkah batin. Apa nafkah batin ni? Pendidikan agama dan menguruskan emosi bertepatan dengan kehendak agama. Ni yang guru-guru cakap lah. Nama dia batin. Okey. Yang mana selalunya perempuan ini lalai. Seperti dia kuat ngumpat, maka dia tegur dia kat agama jangan ngumpat. Dia banyak buang-buang masa ke, dia banyak buang-buang duit pada benda tak perlu, maka dia tegur dia. Yang ini tiada ia sangat hirau akan kesalahan perempuan atasnya.
lagi ia melara menunjukkan akal-akalnya akan tembak perempuan. Yang ini tahu ia membuka jalan akan perempuan yang bicara akalnya. Maknanya apa lagi dia laksana hak isteri yang dia kata tadi lah. Sabar ia memberi petunjuk pada akal perempuan. Perempuan tu isteri lah. Dengan membukakan bicara kepada bicara kebaikan. Dia ajak perempuan ni memikirkan tentang benda-benda yang baik yang patut dibuat kepada apa yang patut perempuan buat untuk dia menjadi perempuan yang baik. Lepas tu isteri ni sepatutnya dia kena bersedia untuk dibimbing. Kalau dia tak bersedia untuk dibimbing atas apa saja alasan, maknanya payah benda ni nak terjadi lah bimbingan ni. Lepas tu ada yang tidak mau dibimbing oleh suami dia pada alasan suami dia tak tahu apa. Tak apalah kalau gitu dia kena ikut orang lain. Ustazah ajar dia kena ikut. Ustaz ajar dia kena ikut. Sebab apa? Dia kena faham dia ada perangai jahat. Perempuan ni ada perangai jahat. Lelaki pun ada perangai jahat juga. Walaupun lelaki ni kalau jahat dia teruk. Dia sampai pukul bini ni lembam-lembam. Ada sampai patah-patah pun ada lah. Kalau dengar cerita pejabat agama ni kita nak takut kan. Kalau kita fikir ada ke lelaki bini? Memang ada. Itu jahat sangat lah. Dah jahat. Dia tak jahat pada lidah. Padahal dia jahat pada anggota. Dia jahat maknanya hati dia pada keganasan lah. Jadi panduan yang diberi tu dia hendaklah membimbing pada membukakan bicara kepada bicara kebaikan. Okey. Okey. Apa lagi yang dikatakan dalam kitab ni? Kebinasaan. Tengok Sini. Sini. Saya nak tambah lagi sini. Dalam kitab ni dia tambah lagi. Lepas tu dia tambah lagi sini. Apa dalam kitab ni kata kebinasaan. Ni. Ni. Dia kata apa? Sibuk pada urusan sibuk pada urusan ahlinya. Ahlinya ni dikatakan keluarganya. Dan hartanya. Pekerjaan dia, perniagaannya menyebabkan sukar untuk lelaki ini mengingati Allah. Ini bahaya. Sibuk kerja, sibuk urus anak, sampai tak dapat dengan Allah. Nak belajar agama, tak boleh, nak gini, tak boleh, nak gitu, tak boleh. Sibuk jaga cucu sampai tak belajar agama. Jaga cucu, tak apa. Tapi jangan tak belajar agama, jangan tak ibadah. Sibuk dengan anak, pada ahli keluarga dia, sampai tak ibadah. Melalaikan dia daripada berbuat ibadah dan menjalani jalan akhirat. Mengingati Allah, menjalani
jalan akhirat. Ha, ha. Sibuk urusan ahlinya. Ahli ni apa? Keluarga lah. Sibuk dan hartanya. Dan hartanya dia kata apa? Mengumpul hartanya. Mengumpulkan harta dia. Sibuk dia kumpul harta. Hingga sukar dia mengasihi Allah, menjalani jalan akhirat. Hingga membawa ia kepada fikir. Ni jaga-jaga. Saya biasa nampak juga kadang-kadang nak murid ni. Dulu dia bujang, dia rajin datang belajar. Dia kahwin, dia dapat orang datang. Dia dapat anak, dia terus tak datang. Jadi dia tanya belajar kat mana sekarang? Tak ada belajar Ustaz, sibuk dengan anak kecil. Ni. Perkataan ni ada disebut dalam Quran. Ni hadis ni. Dia kata ulama. Al-Munafikun. Tengok sekejap. Dalil dia yang Allah Ta'ala cerita ni berlaku pada manusia ni pada satu surah nama dia Al-Munafikun. Saya nak paste ayat ni. Al-Munafikun ayat 9. Kita nak pilih ni. Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu. Ni. Allahu Akbar. Macam mana nak andu ni? Ni. Ini dia punya dalil. Ya ayyuhallazina. Ni ayat dia. Ini surah Al-Munafiqun ayat berapa tadi? 9. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9, okey. Ni. Allah dah firman dalam Quran, wahai orang yang beriman. Dia bagi warning kat orang beriman. Dia bagi amaran pada orang beriman. Janganlah sampai anak-anak kamu lalaikan kamu dari mengikuti Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Okey. Hingga membawa dia kepada fikir. Kerekut. Kumpul harta sampai jadi kerekut. Orang yang kumpul harta sampai tak ingat Tuhan, dia akan kerekut. Tapi orang kumpul harta dia ingat Allah, dia tak kerekut. Ada simpan, ada bagi, ada simpan, ada bagi. Ni kalau dia bekerja sampai tak ingat Allah, duit banyak, dia kerekut. Itu beza dia tu. Kalau tidak, dia akan ikut macam mana sepatutnya dia buat lah. Okey, dah. Pandang-pandang belakang. Kita nanti sambung wah. Dan tengah daripada kebinasaan, yang sebelah tu bawah ni sama macam Al-Quran ni, sama je saya baca lah. Dan tengah dari binasa berkahwin itu terlebih membaikkan perangai. Kita sambung hari Rabu. Besok pagi ada kelas kat masjid. Masjid mana? Lepas tu Zuhur ada kelas di KKR. Lepas tu pukul 3 ada kelas di Shah Alam. Lepas tu malam ada kelas Kusah.
Malam esok saya tak ngajar. Saya tak ngajar. Saya dah tak ngajar lah malam. Dulu saya ngajar malam. Ini dah PKP ni saya malam nak pergi lah kelas tu. Jadi saya sambung pada online lah. InsyaAllah. Ustaz print yang pertama tadi Ustaz. Yang pertama, Ha. ni. Ni film pertama tengok. Kata Imam Ghazali. Ya, betul tak? Tu. Okey, skrin yang kedua. Ni, Okey dah Ustaz, dah sudah Ustaz. dah. Skrin yang ketiga. Ni. Okey, terima kasih Ustaz. Empat je, tiga je. Ni kita sambung sini bawah. Skrinnya ni. Skrinnya ni. Jadi sambung kat sini. Nanti tak tambah lagi satu benda kat sini. Saya sambung. Okey. Nak pindah depan. Nak pindah depan dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau nak dengar lagi jangan. Assalamualaikum. Salam. Kau nak dengar lagi jangan tutup link. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Kena sambung. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.